mereka akan hantar wakil. Ini sampai begitu penting sangat. Lalu bila dah kumpul dekat Bukit Safa, pergi umrah hari tu, panjat tak Bukit Safa? Takkan tak banyak tak saing. Ha? Takkan tak saing. Jalan je. Bukit Safa tak naik? Tak ada ni dia nak saing. Tak naik, tak habis. Saing. Tak, yang gunung betul-betul. Tak ada Ada kan benda tu? Cuma tak naik lah. Batu-batu tu. Tak naik. Naik kan? Orang penuh. Yelah, dia ada yang kena rubber lah. Jadi dekat situ, itu nama dia Bukit Safa lah. Jadi gunung tu gunung Bukit Safa. So Nabi SAW naik kat situ, dan semua orang pun kumpul. Lalu bila semua dah kumpul, jadi mereka pun tunggulah apa Nabi nak sampaikan. Nabi katakan apa? Wahai orang-orang Arab, percaya tak apabila aku katakan adanya tentera berkuda lalu dekat belakang Bukit Safa. Nabi tanya, korang percaya tak kalau aku cakap ada tentera berkuda lalu kat belakang bukit aku ni untuk datang serang kita? Kau percaya tak? Mereka mengatakan apa? Kami akan percaya kerana kau tak pernah berbohong. Lalu kat situ bila Nabi SAW pandai main psikologi, walaupun tak payah belajar. Tapi nak kena tahu dulu, nak kena ambil strength dia. Kat mana kita bersatu, iaitu dengan mereka agree dengan kita, dengan dia orang percaya bahawa kita ni adalah orang yang benar, maka dia ambilkan kekuatan kat situ. Kerana itu Nabi SAW dapat kumpulkan orang Arab walaupun berpecah kerana namanya Arab. Walaupun mereka ada banyak yang tak bersatu, tapi kerana atas dasar nama Arab, semua dapat bersatu. Lalu Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi SAW teruskanlah dia punya khutbah dia. Dia teruskan dan dia mengatakan, wahai Bani Abdul Muttalib, bertakwalah kepada kamu kepada Allah, hindahkanlah kamu daripada api neraka. Seterusnya, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Qusay, wahai Bani Kilab, wahai Bani Murrah, wahai Bani Abdul Lu'ay, dan sebagainya. Sampailah Nabi SAW cakap, wahai Fatimah. Nabi kata, wahai Fatimah, hindarkanlah diri kamu daripada neraka. Maka buatlah amalan untuk itu. Ini siapa? Fatimah. So Nabi SAW katakan, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu perkara yang besar. Jadi bila dah habis semua pun pergilah. Semua pun dah pergi kecuali Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab. Semua dah habis lah. Semua dah, dia bukan boleh terima terus lah. Maksudnya dia nak fikirkan dulu lah. Orang lain fikirkan. Tiba-tiba Abu Lahab ada kat situ. Abu Lahab pun mengatakan tadi tu, tabballaka alihadza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana ini kau kumpul kami? Dan tadi kita dah kata bahawa orang yang kumpul kat Bukit Safa itu perkara besar. Jadi dia pun tak berhati. Pasal ini je korang kumpul kami tu ramai-ramai. Lepas tu terus Allah Subhanahu Wa Taala direct turunkan wahyu. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tabbat siada abi lahabin wa tab. Tengok. Itu pasal para sahabat dulu tak berani banyak tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal takut apa? Takut dia buat kes je terus turun ayat. Pasal dan ayat tu bukan waktu tu je, sampai sekarang kita baca. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi tentang anak angkat dia. Dan banyak lagi antara kisah-kisah kisah Ummi Maktum, yang antaranya kisah Nabi SAW dituduh Aisyah sebagai penzina. Dan banyak lagi kisah yang Allah terus turun direct. Jadi waktu ni Abu Lahab pun bila dah kutuk Nabi, terus ayat tu turun sampailah pada zaman sekarang. Dan Quran ini akan ada sampai ke yaumul kiamat. Orang akan mencela Abu Lahab. Ucapan alihadza jama'tana, untuk inikah engkau mengumpulkan kami, adalah isyarat untuk menunjukkan penghinaan. Dengan kata lain, ini perkara hina yang tidak perlu dengan mengumpulkan para pemimpin Quraisy. Pasal Quraisy dulu meeting kat mana? Orang Quraisy meeting kat mana? Darun Nadwah. Darun Nadwah itu dekat tepi Kaabah.
kat tepi pintu Kaabah tu, tu memang ada tempat pot lah. Dia orang duduk kat situ. Hatta Nabi SAW waktu dia kecil, atuk dia Abdul Muttalib letak Nabi dekat kursi Abdul Muttalib. Dan orang semua tak happy dah. Pasal kau boleh letak cucu kau pula kat sini. Dan itu tempat dia orang bermesyuarat. Dia orang nak bunuh Nabi pun dia orang mesyuarat kat situ untuk bunuh Nabi SAW. Kat mana tu? Darun Nadwah. Darun Nadwah. Ia demikian sebagaimana firman-Nya, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu, artinya menghinanya. Yang demikian bukan sesuatu dan tidak perlu mendapatkan perhatian, sebagaimana mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, iaitu Mekah dan Taif ini. Alhasil, Abu Lahab mengatakan bahawa binasalah engkau, untuk ini engkau mengumpulkan kami, sehingga Allah Azza wa Jalla menolaknya dengan surah ini, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tabab, artinya adalah kerugian. Yang underline tu, maksudnya apa? Tab itu ataupun tabab adalah kerugian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanya membawa kerugian. Allah Azza wa Jalla memulai dengan kedua tangannya sebelum wujudnya. Kerana dua tangan adalah alat untuk bekerja dan bergerak, menerima dan memberi dan lain sebagainya. Abu Lahab adalah nama julukan yang sangat pantas bagi kondisi dan tempat kembalinya kelak. Aspek kelayakan ini itu kerana orang ini pasti akan berada di dalam neraka yang menyala-nyala dengan kobaran yang sangat dahsyat, sesuai dengan keadaan dan tempat kembalinya. Seorang penyair bertutur, Qul in absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Katakanlah, jika kedua matamu melihat pemilik julukan, tiada lain maknanya jika engkau mengerti julukannya. Yang ketiga, Suhail bin Amr tiba di dalam kisah perang Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW bersabda, Haza Suhail bin Amru wa ma arahu illa sahhala lakum min amrikum. Ini adalah Suhail bin Amr, aku tidak melihatnya melainkan memudahkan sebagian urusan kalian semua. Kerana nama itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita tengok Nabi SAW katakan tentang Suhail, nama dia Suhail, dia adalah daripada perkataan senang. Sahal. Sahal, isim tasghir dia jadi Suhail. Seperti mana kita katakan kitab, isim tasghir dia apa? Kutai. Pernah sebut kitab besar. Kalau kita kecil apa? Notebook. Kitab kecil, kutai. Jadi kalau sahal, itu juga Suhail. Jadi nak menunjukkan kat sini bahawa nama orang tu sesuai dengan perangai dia. Sesuai dengan perangai dia. Itu pasal nama dia adalah Abu Lahab. Dan kita boleh tulis kat tepi tu, siapa sebenarnya nama Abu Lahab. Orang sebut Abu Lahab, takkan nama dia Abu Lahab. Nama dia adalah Abdul Uzza. Nama dia adalah Abdul Uzza. Macam mana je Abdul Uzza? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Uzza kan kita sebut dalam Quran, Al-Lata wal Uzza wa Manat as-Salisata al-Ukhra. Nama-nama Tuhan, iaitu berhala-berhala lain Lata dengan Uzza. Jadi nama dia adalah Abdul Uzza. Okey, seterusnya kita tengok Allah Azza wa Jalla berfirman, ma aghna anhu maluhu. Ia tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya. Ma dekat sini, di sini bisa menjadi kata tanya, apakah yang lebih tidak ia butuhkan dari harta atau apa yang dia usahakan. Jawabnya tidak ada sesuatu apa pun, juga bisa bererti ma untuk penafian. Jadi boleh dua-dua, iaitu ma untuk bertanya, apakah ia berguna.
hartanya ataupun tidaklah berguna. So ma tu boleh digunakan untuk dua-dua keadaan. Dia dengan kata lain tidak memberi manfaat. Dia dengan kata lain lagi, harta dan apa-apa yang dia usahakan tidak memberi manfaat sama sekali. Padahal sebagaimana biasa harta itu memberikan manfaat. Harta bisa digunakan seorang untuk menebus dirinya jika dirinya ditawan oleh musuh, dan ia berkata, aku beri engkau sekian dan sekian berupa harta, lalu bebaskanlah aku. Maka dia membebaskannya. Akan tetapi mungkin dia akan meminta harta yang banyak atau sedikit. Jika seorang sakit, juga akan mengambil manfaat dari hartanya. Jika seorang lapar, dia akan mengambil manfaat dari hartanya. Maka harta itu bermanfaat, akan tetapi manfaat yang tidak membebaskan pemiliknya daripada api neraka adalah bukan manfaat. Itu ada lain. Manfaat yang tidak membebaskan pemiliknya daripada api neraka itu bukanlah manfaat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma aghna anhu maluhu, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya. Jadi di sini menunjukkan bahawa harta, macam kita katakan tadi, harta tu memang jadi manfaat. Tapi kalau dia memakan dirinya, kadang-kadang kita banyak harta makan kita, betul tak? Macam mana harta makan kita? Banyak-banyak duit pun lala kena tipu orang juga. Betul tak? Ataupun harta tu yang dah banyak kita invest kan, ataupun kita belanja kan, itu akhirnya menjadi satu beban untuk kita pula. Kerana itu kita tengok orang yang kaya, dia takkan cukup rasa kaya. Betul? Orang yang dah ada duit, dia nak ada lagi. Ada lagi dan ada lagi. Cuma orang yang berkecukupan tu apa? Orang yang rasa rezekinya itu diberkati. Betul? Walaupun sedikit, dia tetap diberkati dan rasa cukup je. Dia beza dengan orang yang tak rasa cukup. Jadi di yaumul qiyamah nanti, harta itu tidak berguna. Kerana asalnya harta itu berguna. Seperti mana kita katakan tadi, kalau lapar kita gunakan duit untuk beli makan tu berguna. Tapi kalau at last kena masuk api neraka, pun jadi satu perkara yang tak berfaedah. Jadi firmannya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Dikatakan bahawa maknanya adalah apa yang ia usahakan, ia berupa anak keturunan. Seakan-akan dia berkata tidak berguna baginya harta dan anak-anaknya, sebagaimana ucapan Nuh, dia telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Sehingga mereka menjadikan firmannya wa ma kasab dan apa yang ia usahakan dengan maksud seorang anak. Mereka menguatkan pendapat ini dengan sabda Nabi SAW, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya apa yang paling bagus untuk kalian makan adalah dari hasil kerja kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian dari hasil kerja kalian. Yang benar bahawa ayat ini lebih umum daripada makna ini. Ayat ini mencakup anak, harta yang diupayakan yang sekarang tidak ada di tangannya, juga apa yang diupayakan berupa kemuliaan dan kehormatan. Semua yang dia upayakan untuk menambah kemuliaan dan kehormatan, semua tidak memberinya manfaat sama sekali. Kerana itu kita tengok bahawa anak-anak dia adalah harta bagi bapa. Pasal kalau anak bunuh bapa, dia punya hukuman dia tak payah bunuh balik. Salah pula. Bapa bunuh anak. Jadi kerana itu antaranya adalah hartanya. Pasal macam mana dalam hadis tadi, cuma kita nak katakan bahawa apa yang diusahakan itu lebih daripada anak. Itu merupakan semua. Kerana harta-harta yang lain juga merupakan pangkat. Itu pun merupakan antara harta yang dia banggakan. Jadi kat yaumul qiyamah nanti tak ada satu pun yang akan dapat membantu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Huruf sin di dalam firmannya sayasla, kelak dia akan masuk, untuk menimbulkan daya tarik yang memberikan pengertian tentang hakikat dan kedekatan. Itu adalah akan, kelak dia akan masuk. Dengan kata lain, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ia mengancamnya bahawa dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki kobaran api dalam waktu dekat, kerana kekayaan duniawi dan tinggal di dunia sekalipun lama, namun akhirat itu dekat, sehingga manusia di alam barzakh sekalipun berlalu bertahun-tahun yang sangat panjang, sekali seakan-akan hanya sejam sahaja. Subhanallah. Masa kalau masuk dalam alam kubur, ini nanti miss call lah. Kita nak tahu bagaimana keadaan kat dalam. Kerana tu walaupun kita nampak orang yang kat dalam tu dah berapa puluh tahun, betul tak? Tapi tetap rasa sekejap kat dalam tu. Kerana bagi kita lama, tapi bagi Allah tu sekejap. Iaitu pasal Nabi SAW menyebutkan bahawa antara aku dengan kiamat, itu Nabi katakan dekat. Nabi katakan dekat macam mana? Ia menunjukkan dua jarinya. Ia jari telunjuk dengan jari tengah. Ini Nabi rapatkan. Ini jari telunjuk dengan jari tengah. Ini bukan Cina hantu punya. Nabi SAW katakan begini. Jadi mungkin bagi kita itu jauh. Bagi kita itu jauh. Memang jauh. Jadi kita dah 1400 tahun. Betul tak? Dia tak kiamat-kiamat lagi. Dulu mau game. Bagi kita jauh. Tapi bagi Allah itu dekat. Kerana itu Nabi SAW katakan dekat itu di sisi pengiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah Allah firmankan, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum-kaum yang fasik. Jadi itu antara ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita kalau masuk dalam kubur itu begitu cepat rasanya, iaitu kita nak sampai ke yaumul qiyamah. Jadi itu sayasla naran dzata lahab. Apa maksud dia tadi? Sayasla naran, kelak dia akan masuk naran dzata lahab, api yang bergejolak. Seterusnya kita tengok sesuatu yang ditentukan hanya 1 jam di siang hari adalah dekat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu, apa maksud wa mra'atuhu? Dan isterinya. Dan isterinya. Wa mra'atuhu. Siapa nama isteri dia? Hindun. Nama dia adalah Ummu Jamil. Itu dekat tepi tu, nama isteri dia adalah Ummu Jamil. Cantik. Dia perangai macam Bukan mak bagi Jamil. Yelah, dia gelaran dia Ummu Jamil lah. Macam mana Abu Lahab, dia Ummu Jamil. Macam power, tapi biasa-biasa je. Dan begitu pula isterinya. Dan imra'atun, wa imra'atuhu, imra'ah itu satu. Kalau perempuan banyak jadi apa? Wa imra'atuhu, dan isterinya itu satu. Kalau dia punya plural, imra'ah, dia punya jamak dia an-nisa. Dah lama tak guna. Ya, jadi an-nisa itu adalah plural bagi imra'ah. Pembawa kayu bakar, hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar. Dengan kata lain, isterinya bersamanya juga. Dia adalah satu di antara para wanita terhormat di kalangan kaum Quraisy. Tetapi kehormatannya sama sekali tidak memberinya manfaat sedikit pun, kerana dia bergabung dengan suaminya dalam permusuhan dan dosa, serta tetap dalam kekufuran. Jadi itu adalah isterinya. Dan dia bukan hanya, dan kenapa dia masuk dalam cerita ni?
penyokong kuat. Backup lah, bonzer. Kerana lepas Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia dah pergi. Lepas tu dia pula datang. Dia si isteri dia. Abu Lahab tadi dah pergi dah. Dia lepas tu isteri dia pula datang. Isteri dia pula maki Nabi. Tadi aku dengar kau kutuk laki aku. Dia biasalah, isteri mesti backup suami. Betul tak? Ini kau hajar betul. Lalu dia pun mencela Nabi SAW. Jadi dia pun termasuk juga. Dan kenapa dia punya azab tu nampak lagi macam grand gitu kerana dia bukan hari itu je yang bersama yang menyakiti Nabi SAW. Di antara tempat lain adalah dia meletakkan duri-duri yang berjalan tempat Nabi SAW jalan pada waktu malam. Kerana itu antaranya dia pun diazab dengan azab yang besar sampai Nabi SAW punya kaki berdarah. Berdarah kerana duri yang telah diletak oleh isterinya, oleh isteri Abu Lahab. Dan antaranya juga dia adalah orang yang paling kuat untuk mengadu domba. Maksud mengadu domba ni, dapat melagakan orang. Mengumpat lain. Mengumpat tanpa melagakan orang itu lebih ringan daripada mengumpat dengan tujuan untuk melagakan orang. Lihat, mengumpat tu apa? Zikru akhika ma yakrah, iaitu menyebutkan tentang kawan kamu yang dia tak suka. Itu tanpa masukkan untuk gaduhkan dia. Tapi kadang-kadang kita mengumpat untuk lagakan. Kau tahu dah punya kau tahu tu dah tahu dah. Kau tahu begini kau tak rasa apa-apa ke? Jadi itu antaranya yang champion ni bini dia. Bini dia antara yang banyak menyakiti Nabi SAW. Dan firmannya hammalatal hatab, iaitu pembawa kayu bakar, dibaca dengan berbaris nasab, berharakat fathah. Hammalatal hatab ataupun rafa', iaitu berharakat dengan dhammah. Jika dibaca nasab, maka dia menjadi hal bagi wanita itu. Hammalatal hatab. Dengan kata lain, isterinya adalah dalam keadaan membawa kayu bakar, atau dibaca dengan nasab secara celaan, kerana na'at yang terputus boleh dibaca dengan nasab dengan celaan. Tak apalah, ini masalah bahasa Arab je. Tak apa, kita tenang-tenang je. Dengan kata lain, aku mencela wanita membawa kayu bakar. Sedangkan jika dibaca dengan rafa', maka kata-kata itu menjadi sifat bagi wanita itu pembawa kayu bakar. Jadi kesimpulan dia lah. Jadi dia boleh bermaksud bahawa akan dicela orang yang bawa kayu bakar. Ataupun boleh bermaksud bahawa itulah orang yang akan membawa kayu bakar. Itu bagi seorang wanita. Jadi hammalah adalah sighah mubalaghah. Dengan kata lain, dia sering membawanya dengan jumlah yang banyak. Mereka menyebutkan bahawa dia sering membawa kayu bakar yang banyak durinya, lalu meletakkannya di jalan Nabi SAW untuk menyakiti Rasulullah SAW. Jadi kerana itu antara sebab dia yang akan membawa kayu bakar kepada suaminya. Jadi ini satu ancaman yang berat. Jadi fi jidha, di lehernya ada tali dari sabut. Hablum mim masad. Hablum apa tadi? Hablum jid apa? Jid leher. Betul tak? Pada lehernya. Hablun tali, mim masad daripada sabut. Masad tu sabut. Jadi jid adalah leher, sedangkan tali adalah sesuatu yang sudah banyak dikenal. Masad adalah kulit batang kurma. Kulit batang kurma atau sejenisnya. Dengan kata lain, dia membawa tali yang terbuat dari kulit batang kurma, lalu keluar ke padang pasir untuk mengikat kayu bakar. Dengan tali itu yang kemudian dia bawa untuk diletakkan di jalan Nabi SAW. Itu underline semua.
dia membawa tali yang terbuat dari kulit batang kurma, lalu keluar ke padang pasir untuk mengikat kayu bakar dengan tali itu, yang kemudian dia bawa untuk diletakkan di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Ini adalah syariat isyarat yang menunjukkan icik pandangnya dan menghinakan dirinya sendiri. Wanita dari kalangan para pembesar Quraisy berangkat ke padang pasir dengan meletakkan tali itu pada lehernya. Tali itu terbuat dari kulit batang kurma atau sejenisnya dengan segala kehinaan padanya. Akan tetapi semua itu demi memberikan siksaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala keburukan. Dengan ini habislah pembahasan apa-apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan surah ini. Jadi ini sememangnya satu surah yang menggerunkan, dan dia sebenarnya bukan kita baca untuk kita tak ambil faedah, tapi banyak sebenarnya kita boleh ambil faedah. Bahawa dekat 5 ataupun 6 faedah kita boleh keluarkan. Ada ruang tak situ nak tulis? Tak ada ruang Boleh selip. Panjang tak? Panjang? Dia tak panjang lah. Point lah. Kita bagi point-point je boleh. Yang pertama, tulis hubungan kekeluargaan. Tidak berguna di hari kiamat. Hubungan kekeluargaan tidak berguna pada hari kiamat. Maksudnya dia tak boleh tolong satu sama lain. Tapi tarik satu lain sekarang tu boleh. Apa dia? Kalau misalnya ayah tidak jadi anak itu, anak itu akan menyusahkan. Itu memang tanggungjawab dia lah. Itu memang tanggungjawab dia. Kerana itu yang tadi Nabi SAW katakan apa? Wahai Fatimah, walaupun dia anak Nabi SAW, dia tak boleh confirm masuk syurga free-free macam tu. Itu maksudnya apa? Dia sendiri nak kena buat amal ibadah dia sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa dia kalau macam syafaat itu semua lain lah. Okay? Cuma ini kita katakan bahawa amalan kita adalah amalan kita masing-masing, kecuali dengan apa yang kita tak didik anak kita. Jadi itu antara yang akan